Baik, Saudara, Nasional 7 diteruskan dengan lintas langsung dari RTM Sabah bersama Jovinia Jimlajim. Jovinia, silakan. Terima kasih Zehra, salam sejahtera dan selamat pagi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Apdal menegaskan tiada dasar diputuskan bagi menghalang mana-mana pihak hadir ke sidang media sama ada Ketua Menteri, para menteri serta pembantu menteri di negeri ini. Datuk Syafie berkata perkara itu telah pun dibangkitkan dalam mesyuarat Kabinet Negeri dan tiada sebarang peraturan berhubung perkara tersebut. There's no standard announcement or procedure ruling. Ya, kalaupun ada buat keputusan itu tidak benar. It doesn't come from the Chief Minister, it doesn't come from the state government. Beliau memberitahu sidang media ketika diminta mengulas isu larangan anggota cawangan khas SB hadir ke sidang media yang dibuat oleh Kerajaan Negeri. Datuk Syafie berkata demikian selepas melawat Bazar Ramadan, lintasan Diasoka dan pengagihan bubur lambuk di perkarangan bangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK di Kota Kinabalu. Kira-kira 1,000 bubur lambuk diagihkan kepada orang ramai. Mengulas amalan perniagaan di bazar sempena bulan Ramadan, Datuk Syafie meminta pihak berkuasa tempatan menyediakan kemudahan kepada peniaga untuk berniaga sepanjang bulan puasa ini. Ini kerana ia sedikit sebanyak akan membantu peniaga menambah pendapatan sampingan sepanjang Ramadan. Kira-kira 3,000 golongan fakir, miskin dan asnaf menerima bantuan menerusi program Iftar Ramadan Anjuran DUN Sulabayan tahun ini. Bantuan itu bagi membolehkan golongan berkenaan membuat persiapan menyambut Hari Raya yang bakal menjelang tidak lama lagi. Wakil Rakyat Sulabayan yang juga Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jaujan Sambakong berkata kemeriahan Hari Raya yang bakal tiba perlu dikongsi bersama terutama golongan kurang bernasib baik. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis iftar di kediamannya di Semporna. Datuk Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata kerajaan sentiasa menitik beratkan soal kebajikan rakyat khususnya mereka yang kurang berkemampuan. Sehubungan itu, pelbagai insentif disediakan kerajaan untuk memastikan rakyat hidup lebih selesa dan harmoni tanpa perbezaan fahaman agama dan budaya. Mengenai majlis ini, Datuk Jaujan percaya ia satu pendekatan terbaik untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara pemimpin dan masyarakat setempat. Satu pendekatan yang harus dibuat terutama kita di negeri Sabah yang penduduknya berbilang kaum supaya dilihat Islam itu yang sebenar, ya Islam itu sebenar menjadi Islam yang baik, berbaik kepada sesiapa sama ada pahaman-pahaman mana. Jadi ini satu pendekatan di samping kita beramal ibadat. Berlangsung dalam majlis ini penyampaian bantuan kepada golongan asnaf dan fakir miskin dalam kawasan Sulabayan. Jabatan dan agensi kerajaan digalak menganjurkan program mendekati dan membantu golongan memerlukan khususnya sepanjang bulan Ramadan ini. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Rasinin Kautis berkata langkah itu bukan sahaja mengurangkan beban golongan terlibat tetapi juga membolehkan mereka merasai bersama suasana bulan Ramadan dengan penuh meriah dan kesyukuran. Rasinin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Liawan berkata inisiatif jabatan maupun agensi kerajaan mendekati golongan memerlukan seperti orang kurang upaya OKU, warga emas, ibu tunggal, golongan asnaf dan anak-anak yatim akan memasyarakatkan jabatan kerajaan. Beliau berucap merasmikan program Jelajah Ramadan RTM 2019 di perkarangan Rumah Persekutuan di Keningau. Rasinin turut berharap agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO bekerjasama mengadakan program mendekati golongan berkenaan menerusi majlis seperti berbuka puasa dan memberi sumbangan. Beliau memuji usaha RTM Sabah menganjurkan program mendekati masyarakat luar bandar di Keningau menerusi program Jelajah Ramadan RTM tahun ini. Rasinin percaya program Jelajah Ramadan RTM bukan sahaja membolehkan RTM mendekati golongan memerlukan tetapi juga para pendengar dan penonton agar terus relevan dengan perkembangan semasa. Sempena bulan mulia ini, golongan anak yatim, asnaf dan saudara baharu terus diraih dan diberi sumbangan daripada pelbagai pihak. Tidak terkecuali meraikan golongan berkenaan, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang yang menjayakan majlis iftar dan sumbangan Ramadan khusus untuk meringankan beban golongan memerlukan.
Seramai 40 orang anak yatim piatu, asnaf dan saudara baharu menerima sumbangan berupa duit raya dan barangan keperluan harian termasuk barang dapur dan makanan. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada semua organisasi dan individu yang memberi kerjasama dengan menaja seterusnya menjayakan program iftar Ramadan ini. Beliau berucap dalam majlis iftar dan sumbangan Ramadan 2019 di IPD Penampang. Bekalan barangan terkawal di Sabah mencukupi untuk musim perayaan keamatan dan Hari Raya Aidilfitri meskipun terdapat peningkatan permintaan terhadap barangan keperluan seperti gula, minyak dan tepung GMT. Keperluan barangan tersebut sentiasa dipastikan mencukupi. Menurut pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HGP Sabah, Joji Abbas, setakat ini tiada masalah berhubung bekalan barangan keperluan. Kedudukan bekalan sekarang macam mana? So di peringkat borong dan juga di peringkat pembungkus minyak masak. Bekalan cukup untuk keamatan hujung bulan Mei ini dan Hari Raya Aidilfitri pada awal bulan Jun nanti. Bekalan mencukupi. Jadi there's nothing to worry about, tidak perlu risau, tidak perlu panik. Beliau ditemui media selepas membuat pemeriksaan terhadap pemborong barangan keperluan dan pembungkusan minyak masak di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP di Ibun Negeri. Joji berkata ketika ini kedudukan semasa bekalan gula ialah 1,066,754 kg, tepung 780,217 kg, minyak masak paket 547,508 kg, minyak masak botol 652,353 kg, petrol 21.5 juta liter, diesel 26.6 juta liter dan tong gas LPG 14 kg sebanyak 669 kg. Seramai 98 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia dihantar pulang ke negara asal menerusi Pelabuhan Tawau ke Nunukan Indonesia petang semalam. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusof dalam kenyataan media memberitahu jumlah itu membabitkan 71 lelaki, 23 wanita, 3 kanak-kanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan. Katanya sejak 1990 sehingga semalam jumlah parti diusir termasuk yang pulang secara sukarela adalah lebih 580,000 orang. Setakat ini MKN dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia JIM dan agensi berkaitan telah mengendalikan 26 siri pengusiran parti melibatkan lebih 5,000 orang. Dalam pada itu Sharifah menasihati majikan dan orang awam bekerja sama dengan pihak berkuasa dalam menangani kemasukan parti selain mengelak dari menggaji dan melindungi mereka. MKN tegasnya tidak berkompromi dengan mana-mana pihak untuk memastikan matlamat sifar parti dicapai. Ibu bapa yang memiliki anak kurang upaya OKU pendengaran dinasihati agar tidak malu untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah khas bagi membolehkan mereka mendapat layanan sama dalam sistem pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Pengetua Pusat Pendidikan Persatuan bagi Orang-orang Pekak Sabah, Regina Wong berkata, sikap tidak peka ibu bapa terhadap keperluan golongan istimewa itu menyebabkan mereka ketinggalan dalam pendidikan, seterusnya sukar mendapat pekerjaan. Regina Wong berkata golongan istimewa itu seharusnya tidak dipinggirkan. Sebaliknya perlu diberi pendidikan yang sama seperti kanak-kanak normal yang lain. Biasanya menasihati ibu bapa hantar anak mereka seawal yang boleh apabila mereka telah diagnose pekak dan cari bantuan. Beliau ditemui pemberita di Pusat Pendidikan bagi Orang-orang Pekak Sabah di Bukit Padang, Kota Kinabalu. Persatuan bagi Orang Pekak Sabah ditubuhkan pada 1975 dan mempunyai 6 cawangan masing-masing di Kota Kinabalu, Sandakan, Kudat, Lahadatu, Keningau dan Tenom. Setiap cawangan menawarkan proses pembelajaran awal kepada kanak-kanak OKU pendengaran sehingga umur 6 tahun sebelum melanjutkan pelajaran ke sekolah khas dan latihan vokasional kepada belia
peka bagi membantu mereka menjana pendapatan. Setakat ini, seramai 3,000 OKU pendengaran berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan menerima bantuan OKU. Kemahiran 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan manusiawi merupakan antara agenda terpenting dalam mendokong aspek transformasi pendidikan. Murid bukan sahaja perlu menguasai kemahiran membaca, mengira dan menulis, tetapi juga perlu menguasai kemahiran manusiawi, dan guru merupakan penggerak utama ke arah merealisasikan aspek kemenjadian murid dengan penerapan nilai-nilai murni tersebut. Sempena Hari Guru, RTM meninjau pendekatan yang diambil oleh para guru dalam menggalas tanggungjawab membina nilai-nilai murni dan manusiawi dalam kalangan murid-murid di SK Kepayan, Kota Kinabalu. Cara untuk kami menyerapkan di dalam diri seorang murid itu adalah melalui PDPC. Selain daripada itu juga kita juga menanam dari segi adab, sopan santun apabila sesi perimpunan dijalankan di sekolah. Selain daripada belajar, kita harus pandai menerapkan nilai murni. Yang paling utama adalah berhema tinggi. So murid-murid apabila dididikkan dengan nilai murni, mereka akan bawa nilai-nilai itu dapat bergaul dengan masyarakat. Untuk membentuk sikap positif dan berguna, guru-guru itu ditugaskan, diberi tanggungjawab besar sekali untuk menanamkan sikap atau menanamkan sifat nilai-nilai murni dan suci, menghormati kebaikan dan membenci keburukan. Tidak kurang juga yang menggunakan ganjaran dan teknologi sebagai salah satu pendekatan. Saya suka memberi, selain daripada aktiviti, saya akan berikan kadang-kadang sedikit ganjaran supaya mereka lebih berminat dan juga menghormati kawan-kawan yang lain. Untuk murid yang lebih yang di tahun 5 dengan tahun 6 pula, pendekatan kepada mereka lain. Saya beri mereka peluang, saya ajar mereka yang lebih advance. Walau apapun pendekatan yang diambil, ternyata menggalas tugas untuk membangunkan nilai dan hemah dalam kalangan murid bukan mudah, khususnya di zaman yang mencabar ini. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah pagi ini. Kita kembali kepada Zehra di Angkasa Puri. Silakan.